Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Apa khabar semua para penonton? Tak kira di mana saja anda berada, anda sekarang menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sebuah rancangan yang mana kami bawakan ahli panel yang berbeza latar belakang. Kita bawakan juga perbincangan topik yang berbeza-beza setiap hari. Tujuannya tetap sama, iaitu berkongsi kefahaman dan juga ilmu bersama dengan anda semua. Dan Alhamdulillah, saya Da'i Hadari hari ini akan temakan anda sepanjang siaran kita Tanyalah Ustaz hari ini. Dan saya sangat bertuah para penonton sekalian, untuk hari ini kita nak bawakan satu topik yang mana dekat dengan kita, iaitu munakahat, terutamanya bagi suami isteri kan. Kehidupan kita ni, walaupun suami dan isteri ada orang kata dah lama serba-serbi kenal, tapi sebenarnya ada ilmu yang kita kena cuba dapatkan dan cuba praktikkan lagi dan lagi. Dan hari ini munakahat kita nak cerita tentang berkira sangat. Aduh, apa yang berkiranya ni? Yelah, kadang-kadang tu suami berkira dengan isteri. Awak ni asyik saya je keluar duit tengok wayang. Awak bila nak keluar duit? Kadang isteri pula yang berkira. Awak ni sampai kereta saya remuk, awak buat aksiden. Dah mula menyebabkan pergaduhan. Tapi tak apa, kita nak cerita tentang berkira sangat ni. Bukan saya yang lebih arif untuk kongsikan dengan anda semua. Kita akan diskusikan topik kita berkira sangat ni bersama dengan kekanda saya, penyanyi juga beliau, usahawan, hebat juga berceramah, forum pun dia. Nasib baik moderator Tanyalah Ustaz dia tak ambil job ni. Bersama dengan saya Al-Fadhil Ustaz Ilyas Ismail. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kita? Sihat, alhamdulillah. Sihat Ustaz. Dengar cerita sibuk ni jadual ni. Padat. Tolong orang lah. Allah. Mana-mana yang ada ruang-ruang tu kita tolong lah. Alhamdulillah Ustaz. Nak main bola tak pandai. Okey. Aduh. Okey Ustaz. Okay. Topik hari ini munakahat berkira sangat. Jadi mungkinlah banyak yang Ustaz akan kongsikan. Cumanya para penonton sekalian, anda menyaksikan Tanyalah Ustaz, perbincangan topik kita hari ini munakahat, iaitu berkira sangat. Anda boleh tonton siaran hari ini secara high definition ataupun definisi tinggi di www.tonton.com.my. Baik, Ustaz. Ya. Suami dan isteri apabila bernikah, boleh ke berkira sangat ni? Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Terima kasih dinda saya Da'i Hadari yang sentiasa mewarnai TV dan segala platform yang ada lah, Alhamdulillah. Dan di padang-padang padang bola, padang mahsyar nanti. Itu bukan mewarna tu. Dan semua penonton-penonton lah yang didoakan kebaikan dunia dan akhirat. Kru penerbitan Tanyalah Ustaz, moga kalian sejahtera senantiasa, amin ya rabbal alamin. Dalam silibus munakahat kali ini, Hadari, kita bincang tentang berkira sangat. Kita dalam hidup, kita sangat suka kalau orang tu ada sifat pemurah. Orang yang pemurah, orang yang senang nak didekati ni adalah orang yang kita bincang dengan dia, kadang tak payah nak sebut panjang-panjang. Bagi hint-hint sikit, dia dah faham. Dia dah tahu. Nah, ambil. Kita seronok kawan dia tu. Kan? Tambahan pula hidup berumah tangga. Hidup berumah tangga ini, sekurang-kurangnya dua perkara kena ada. Pertama, cinta. Kedua, tanggungjawab. Jadi orang pesan bijak pandai dia kata apa? Perkahwinan itu dimulai dengan cinta dan disempurnakan dengan tanggungjawab. Kalau hanya sekadar ayat saja manis, dia kata abang malam ni bulan tak apa nak ada cahaya. Nak hujan kot tu tak ada cahaya, kata suami dia, sebab cahaya tu ada di sebelah abang. Allah. Tapi bini kau tak makan, anak tak dapat nafkah, yuran sekolah tak bayar yuran, tadi kau tak bayar. Cahaya apa pun tak ada. Cahaya apa? Gelap rumah tu. Jadi kita nak kongsi pada kali ini macam mana nak semarakkan kasih sayang dalam rumah tangga, menerusi nafkah, ataupun jangan sesekali lah ada sikap orang kata berkira sangat. Mengungkit lah. Mengungkit ke ataupun yang sama waktu dengannya lah.
Okey, sikap ataupun sifat berkira sangat ini merupakan satu sifat yang sinonim juga dengan sifat kedekut. Dia kalau ada kedekut tu, sebab tu dia boleh ada sifat berkira tu. Izinkanlah saya untuk mulakan ayat Quran sebagai panduan kita dalam membincangkan isu ini, iaitu saya bacakan satu ayat sahaja daripada surah At-Taghabun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa syuha nafsihi faulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, oleh itu bertakwalah kamu kepada Allah sedaya upaya kamu dan dengarlah akan pengajaran-pengajaran Allah serta taatlah akan perintah-perintah Allah dan belanjakanlah harta kamu serta buatlah kebajikan untuk diri kamu dan ingat, siapa-siapa yang menjaga memelihara dirinya daripada tabiat kedekut, bakhil, maka merekalah orang-orang yang berjaya. Sadaqallahul azim. Surah At-Taghabun ayat 16. Daripada ayat ini, kata para ulama, Allah mengajarkan bahawa harta itu dia merupakan fitnah. Harta ni dia ujian. Samalah anak, samalah pasangan, samalah dunia. Ini juga adalah ujian. Jadi harta ni dia ujian. Dulu kita kata kita sanggup hidup berumah tangga ni, sanggup lautan api, lautan semua. Demi sayang abang sanggup tak makan telur setiap hari pun tak apa. Tapi sayang punya pasal bukan telur, itu ibu punya ayam, bukan ayam punya telur. Ayam tu untuk sayang. Rupanya bukan bagi isteri dia makan ayam, bayam. Bayam dia bagi makan. Dia bagi bini dia makan bayam. Dia kata jaga kesihatan. Banyak makan ayam pun tak elok juga. Oh macam tu. Aduh. Dulu lain sebelum kahwin cakap lagu mana. Dah kahwin lain pula jadinya. Salah ha. Dia sebenarnya bila kita berumah tangga ini, dia ada tanggungjawab tertentu tau yang wajib. Nampak tu? Wajib seorang suami sempurnakan. Kata Imam Nawawi rahimahullah, ada 7 perkara seorang suami wajib sediakan kepada isterinya. Termasuklah pertama, makan minum, kedua pakaian, ketiga tempat tinggal, keempat menyediakan perkakas rumah. Perkakas rumah ni peralatan lah. Peralatan perabot semua lah. Maknanya membezakan rumah kau dengan dewan orang ramai. Itu. Dewan orang ramai kesunyi, kosong, tak ada apa. Dia kata kursi plastik. Dia kata rumah ke dewan ni kosong, tak ada apa. Dia kata ni zuhud, bukan zuhud, itu kedekut, berkira. Lagi apa? Menyediakan alat-alat penyediaan itu bahan-bahan masak. Betul. Itu masuklah beras lah, blender kena ada. Semua tu. Ya. Lagi yang menyediakan apa? Menyediakan alat pembersih badan, berus gigi, shampoo, apalah nak membersih badan. Dan yang ketujuhnya menyediakan pembantu rumah jika mampu. Persoalannya sekarang abang-abang di luar sana, termasuk abang yang ada 2 ni pun, buat keidak benda tu. Tapi tak apalah, membantu rumah tu jika mampu. Yeah. Tapi ketujuh-tujuh ni kena diambil cakna. Nanti kita ulas lagi. Baik. Sejauh mana dia punya tahap pelaksanaan nafkah dalam rumah tangga ni. Baik. Lagi dan lagi kita akan raikan soalan daripada penonton. Mungkin di awal ini juga kita nak tahulah Ustaz, ada yang menonton ni abang-abang kita kata, saya bukan berkira Ustaz dan saya bukan kedekut. Saya ni tak nak ajar isteri saya ni bermewah-mewah. Boleh ke guna alasan tu? Dia macam ni. Kalau dalam nafkah dia ada 3 lah. Dia ada daruriyat, dia ada hajiat, dia ada tahsiniyat. Tengok. Kalau daruriyat ni termasuklah nafkah yang kita sebutkan tadi. Makan, minum, pakaian dia, tempat tinggal, semua hal. Itu keutamaan dia, daruriyat dia. Yang kedua disebut sebagai hajiat. Hajiat ini komplement, dia melengkapkan yang pertama tadi. Maknanya mungkin sedikit sebanyak dia ada dia sekurang-kurangnya dia ada pelengkap lah. Maknanya mungkin
perlunya adanya hiburan sikit dalam rumah. Betul. Kalau tak ada pun tak mati. Tapi kalau ada tu, dia ada warna, dia ada seronok dalam rumah tangga tu. Memberikan apa lagi, bawa keselesaan. Ataupun bawa pergi makan. Sekali-sekala makan luar. Okey. Tahsiniat ini mewah. Isteri pergi dia nak berbetul karan rambut pula. Apa nama? Nak pergi rambut lurus apa, sereka rambut apa tu kan? Apa nama pergi? Pedicure, betul-betulkan kuku. Itu suami kan. Walaupun benda tu dia bukan wajib, tapi tahsin nak sekali-sekala nak bagi isteri dia seronok, me time. Isteri dia pun suka benda yang cantik. Seronok macam tu. Ketiga-tiga perkara tu. Namun ada beza antara seseorang itu sama ada dia ni kedekut ataupun berjimat. Sebab itu orang bijak pandai sebut, orang kedekut dengan orang berjimat ada beza. 3 tanda beza. Dia ada 3 tanda orang itu sebenarnya dia berjimat, bukannya kedekut. Bila sebut tentang 3 tanda ni, sat lagi Ustaz kena habaq. Kena habaq. Baik. Kepada anda semua, kalau nak tahu apakah 3 perbezaan tu, nantikan selepas ini Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, berkira sangat. Tak, bukan saya kata kat tuan-tuan puan-puan. Itulah topik kita hari ini dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Dan masih lagi saya Da'i Hadari bersama dengan anda. Dan kita bersama dengan Ustaz Ilyas Ismail untuk bincangkan topik munakahat tadi tu. Yang saya sebutkan tadi tu berkira sangat. Baik, Ustaz. Apa beza tadi Ustaz ya? Orang yang kedekut dengan orang yang berjimat ni. Apa tanda-tanda dia? Okey, dia ada beza lah, dia ada tanda dia itu. Namun sebelum saya nak sebut tanda tu, kita kena faham tau. Janganlah kita menghukum. Kita kata dia tu saya ingat memang sejak lahir dia memang kedekut lah. Dia memang kedekut. Zaman kecil mainan tak nak kongsi dengan orang. Makanan dapat pun tak nak bagi ke orang. Share pun tak nak. Memang kedekut lah. Bila nikah pula memang padan lah. Anak bini dapat suami macam tu. Dia tak boleh tuduh macam tu. Sebab dalam Quran pun Tuhan sebut, wa uhdiratil anfusus syuh. Kata Allah, sifat bakhil, kedekut, tak suka untuk bertolak ansur itu kadang-kadang tabiat manusia. Secara umum dia memang tabiat manusia. Surah An-Nisa ayat 128. Dan cuma kita kena kawal lah dengan keimanan tu. Dia akan kawal banyak perkara, nafsu, amarah, semua tu. Dan termasuklah juga kedekut ni. Dia setiap orang dia akan ada, dia punya rasa sayang harta, tak nak kongsi dengan orang, dia ada. Tapi sebab iman kan, jangan zakat jangan lupa, sedekah jangan lupa, wakaf jangan lupa. Iman tu lah. Sebab tu kita hari-hari kita mempertingkatkan iman. Bezanya adalah kalau seseorang itu, mungkin ada orang kata saya bukan kedekut, saya berjimat. Okey, apa beza orang jimat dan kedekut? Orang berjimat sifat dia pertama, dia akan belanja ikut kemampuan. Dia tengok dia nak beli handphone, nak beli telefon bimbit. Jadi dia tengok kawan dia pun pakai juga, tapi kawan dia kamera saja sampai 6 lens. Punya handphone banyak tu dia punya teringin juga pakai itu kan. Macam ni security pakai muka, pakai senyum, pakai sengih. Canggih phone dia kan. Jadi nak tak pakai, tapi harga ribu-riban lah. Yang lipat tu. Hak lipat pun boleh sengit kan. Jadi dia kata aku teringin juga tapi mahal. Tak payah, ikut kemampuan sudah. Ukur baju badan sendiri. Jadi walaupun mahal-mahal, nanti pakai wifi mamak buat apa. Jadi baik pakai duit sendiri tapi ikut kemampuan. Itu pertama. Yang kedua, tanda orang tu berjimat, bukan membazir, bukannya kedekut, adalah dia akan mengutamakan yang hak dulu. Contoh, dia teringin nak beli ataupun dia rasa macam kereta dia punya sport rim tu, kalau dapat tukar yang cantik yang berapa punya saiz tu kan, teringin juga. Ataupun nak renovate rumah bagi lagi cantik, lagi luas semua, tapi dia ingat apa keutamaan pada waktu itu. Anakku nak sambung belajar, isteri aku perlukan itu ini. Dia utamakan yang tu dulu untuk yuran anak dan lain-lain. Dia teringin, dia kaki mancing nak beli joran hak jenis itu, hak jenis macam-macam lagi. Dia main bola ke apa kan, nak beli kasut bola yang mahal ke apa. Dia sebut juga. Tak boleh. Jadi dia fikir isteri aku tak boleh. Isteri aku dulu, anakku dulu. Ni masjid perlukan sumbangan. Dia utamakan yang tu dulu. Dia ada mirip dengan seorang tu. Dia ada sikit lebih kurang. Yang ketiganya, dia kalau dia ni orang jenis berjimat, bukannya orang yang kedekut, tapi sifat dia apa? Orang berjimat ni dia fikirkan simpanan masa depan. Lagi-lagi pula
apabila waktu-waktu yang tak disangka, tak dijangka, tak diduga. Betul. Datangnya COVID, datangnya simpanan suasana. kena ada. Dia bom-bom jangka ni lah yang kita tak tersangka ni. Jadi kita dah ada persiapan. Jadi maknanya bukanlah dia tak nak untuk gunakan duit semua, tidak. Tapi dia fikir untuk jangka masa akan datang. Kecemasan. So itulah bezanya. Dia bukan kedekut, tapi dia berjimat. Kalau 3 tanda tu maknanya abang-abang bukan kedekut, itu abang berjimat. Tapi masalahnya Ustaz, ada soalan daripada Ruby yang bertanyakan ni, katanya apakah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mempunyai sifat suka berkira dengan sahabat-sahabat baginda macam Ustaz sebut tadi, sifat manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni adakah juga ada sifat berkira ataupun dalam ahli keluarga baginda sendiri jika ada, macam mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selesaikan? Sallallahu alaihi wasallam di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi seorang yang sangat berjimat dalam hidup berumah tangga. Ya. Dia kalau nak cerita kita ni dengan Nabi jauh sangat, tapi yalah kalau dah tanya kan kita sebut je lah. Nabi ni pernah sampai 3 hari ataupun pernah sampai sebulan dapur rumah Nabi tak berasak. Allah. Dia macam tu. Tu kata Nabi ni beza sangat dengan kita, tapi tak apalah dah tanya kan. Kita sebutlah. Salah satunya pernah diriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi pernah simpan satu makanan tu, maknanya makanan yang boleh disimpan lama. Tempoh Nabi simpan tu bukannya sekejap, setahun. Ada satu riwayat pernah menyebutkan bahawa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yabi'u nakhla Bani Nadir wa yahbisu li ahlihi quta sanatihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Bukhari, Nabi pernah menjual pohon kurma Bani Nadir dan menyimpan hasilnya untuk perbelanjaan makan setahun keluarganya. Maksudnya Nabi ni orang yang berfikir panjang. Ada setengah orang fikir Nabi yang tak ada tangan minta Allah Ta'ala gunung jadi emas tapi tak. Nabi nak ajar kita hidup kena ada persiapan, hidup kena ada perancangan. Jadi sedangkan Nabi pun dia buat satu usaha untuk ada simpan hasil perbelanjaan tu untuk nak dinikmati selama setahun. Itu dalam riwayat yang lain juga Nabi SAW Nabi pernah gadaikan baju besi Nabi untuk mendapatkan gandum. Baju besi yang Nabi ada, Nabi gadaikan untuk nak beli gandum. Dan kata Anas bin Malik, aku pernah bawa kepada Nabi roti gandum dan juga sayur. Dan sungguh aku mendengar berita sabda bahawa seharian keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya punya secupak makanan saja, padahal mereka semuanya ada 9 buah rumah ketika itu. Allah. Nabi kan isteri ramai. Iyalah. Tapi dengan secupak. Jadi takkanlah kita yang baca ataupun kita dengar hadis ini, riwayat ini, kita akan kata kedekutnya Nabi. Tidak. Itulah zuhud keluarga Nabi. Makan hanya sekadar untuk isi perut, bukan untuk nak bermewah-mewah. Bukan untuk jadi Nabi ni dia memberikan kita satu panduan bahawa aku ni, Nabi tak cakap, tapi kita lah sendiri faham. Yang nampak. Nabi ni seorang yang dah dijamin syurga. Seorang Nabi yang dah diakui baiknya, solehnya, penyayangnya, bertanggungjawabnya, tapi dalam bab-bab harta pun Nabi sedaya upaya untuk memenuhi nafkah dan juga keperluan. Sungguh pun isteri yang 9 sekalipun, kesemuanya Nabi akan sempurnakan tanggungjawab. Santuni dengan terbaik. Santuni dengan baik. Ini seorang pun tak selesai apa cerita ni. Allah. Saya tanya ni, kenapa? Ada contoh macam tadi lah kan, macam orang penonton. Tapi kita meninggalkan satu persoalan agak Nabi, walaupun ialah kalau dalam riwayat ikut isteri Nabi 11 orang, tapi 9 orang yang banyak kita dengar kisah tu kan. Pun Nabi memastikan bahawa semua isterinya mendapat hak yang sepatutnya. Ini menjadi satu tamparan bagi kita yang beristeri seorang ni pun tak selesai lagi, masa banyak dihabiskan dengan orang luar berbanding keluarga sendiri. Jadi macam mana kata nak ikut Nabi? Betul lah tu. Jadi sebelum nak lakukan sunnah lebih daripada satu, bagi peluang yang satu tu kita santuni yang terbaik dulu. Betul tak Ustaz? Nampak saya pejuang wanita hari kan, ni. Baik, selaku pejuang wanita juga saya nak tanyakan soalan ni Ustaz. Suami saya ni, ni saya mewakili akak-akak di luar sana lah. Suami saya ni masalahnya bukannya berkira Ustaz, tapi kalau dengan kawan-kawan tu, kawan-kawan dimewahkan.
pi kedai mamak, semua dia belanja kawan-kawan. Tapi dengan kami Ustaz, gula pun dia ungkit setahun, beli sekilo. Macam mana tu Ustaz kalau ada yang berkira macam ni dengan keluarga? Kawan-kawan bukan main lagi mewah. Ada setengah orang dia kata, saya ni sebagai suami yang beriman, saya akan, dia mengaku, dia kata, saya sebagai suami yang beriman, Ustaz, saya akan pastikan. Alah bang, macam ni. Mari kita dengar satu hadis ini, riwayat Imam An-Nasa'i, kata Nabi SAW, panjang hadis dia, saya bacakan sebahagiannya. Wala yajtami'u syuh wal iman fi qalbin abdin abada. Kata Nabi Muhammad SAW, dengar baik-baik ya, tidak akan berkumpul ataupun tidak akan bertemu sifat kedekut dan iman dalam hati seseorang dalam satu masa. Tak boleh sekali. Dia macam ni. Tidak akan bertemu kedekut dengan iman dalam satu hati seseorang dalam masa yang sama. Tak ada. Kalau orang tu dia ada iman, kedekut tak ada. Kalau dia ada kedekut, iman tu kalau mungkin ada, mungkin ujung-ujung lah. Kulit-kulit tinggal. Bukan isi kulit dah. Macam tu. Dan Nabi sebut. Tidak akan. Sebab tu, tuan-tuan nak tahu kita ni tahap iman kita berada pada tahap mana, lihatlah pada tahap kedekutnya kita. Kalau aku punya kedekut, setiap orang, baca tadi kan, setiap orang dia ada kedekutnya. Dia ada rasa sayang pada harta tu akan ada. Tetapi kalau dah melampau sangat, masjid tak nak bagi, orang minta sumbangan tak nak bagi, kucing duk miau tak bagi. Dia suruh kucing puasa. Macam puasa. Siap macam tu lah. Kucing tu pun gelak. Hai tu kodok tak habis lagi, suruh aku puasa. Kan? Jadi, kucing Islam. Sebab tu para penonton semua, jadi sangat tidak wajar dan sangat tak patut, zalim lah seorang suami yang bertindak sedemikian. Maknanya dia melebihkan orang luar pula berbanding keluarga sendiri. Dan kisah ini pernah berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana seorang wanita nama Hindun. Hindun ini ja'at Hindun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahihun. Ya Rasul, kata Hindun tu, dia kata Abu Sufyan tu laki dia lah. Suami saya Abu Sufyan ni, dia seorang rajulun syahihun. Dia seorang lelaki yang kedekut. La yu'tini ma yakfini wa walad. Dia tak bagi nafkah yang sepatutnya saya dan anak-anak dapat, dia tak bagi pun. Illa ma akhassu min mali. Cuma satu hari ya Rasul, saya ambil duit dia. Saya ambil duit dia tanpa pengetahuan dia. Saya ambil. Wa huwa la ya'lam. Dan dia pun tak tahu saya ambil. Kalau kita sekarang seluar gantung belakang pintu kan. Habis dompet. Seluk ambil. Habis. Siap. Faqala, kata Nabi SAW, khuzi ma yakfiki wa waladaki. Maka kata Nabi SAW, ini hukum, dia menjadi satu hukum dalam satu perbincangan. Walaupun ini satu kisah, tetapi dia menghasilkan banyak perbincangan ulama. Hukum hakam lah. Hukum hakam. Salah satunya, boleh atau tidak seorang isteri menceritakan keaiban suaminya ataupun menceritakan kekurangan suami dia kepada pihak lain. Jawabnya boleh, dengan syarat pihak tu siapa? Berautoriti. Macam Nabi kan. Kemudian sekarang pula kita ada Jabatan Agama, bahagian kaunseling, bahagian undang-undang keluarga. Kalau tidak, mana dia nak salurkan masalah dia nak adukan semua benda ni? Ya, adu pada Allah lah. Tapi untuk penyelesaian kan? secara teknikal ni, macam mana nak selesai ni? Jadi akhirnya dia pun mengadu pada Nabi SAW. Cuma jangan mengadu dalam Facebook Dan jangan Facebook tak boleh. Sedihlah dapat suami jenis yang kedekut mengalahkan Korun. Dia kata laki dia Korun. Patut nanti ada di ruangan komen pun ada. Itulah awak, dulu kita nakkan awak, tak nakkan kita. BM tepi, selamat maju jaya. Habis lepas tu. Tak boleh. Cerita pada pihak yang bertanggungjawab. Jadi akhirnya Rasulullah SAW, apakah jawapan Nabi? Nak jawab sekarang ke depan ni? Boleh lagi. Boleh jawab lagi. Baru nak cliffhanger. Tinggal cliff ya, hanger tak ada. Okey. Maka kata Nabi, khuzi ma yakfiki wa waladaki. Maka boleh untuk kau nak ambil, tapi portion yang kau ambil itu hanya cukup untuk sekadar memenuhi nafkah yang sepatutnya kau dan anak kau dapat. Kau jangan ambil lebih-lebih pula. Ya. Contohlah ambil. Jangan ambil sampai bankrupt suami tu. Janganlah. Ambil duit dalam poket seluar. Dengan seluar ambil sini. Dengan seluar ambil tak boleh
Kalaupun ada lah ni dia ambil kad, dia ambil kad debit, kad ATM suami dia kan. Ambil kad tu pun tas tu setakat untuk keperluan lah. Dia ambil kad tu, memang kad tu terus dia ambil kan. Dia pergi beli barang tu, beli benda, dia pergi shampoo lah apa. Janganlah melampau-lampau kan. Yang berpadan saja dengan nafkah yang sepatutnya akak-akak dan anak-anak dapat. Baik, kepada anda semua jangan ambil selok suami. Kita akan rehat seketika, kembali lagi selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Hari ini Alhamdulillah masih lagi kita bersama bincangkan satu topik yang sangat dekat dengan kita, iaitu munakahat. Kita bawakan iaitu topik kita berkira sangat dalam skop rumah tangga lah. Dan saya Da'iyah Hadari bertemankan kekanda saya, sahabat saya, Ustaz Ilyas Ismail. Baik Ustaz, seronoklah kita sembang ni kan. Dia terasa macam lagi dan lagi kita nak dengar. Macam hilang seluar kita. Jangan mula. Okey. Aduh, ya Allah. Baik Ustaz, tadi tu kita sembang pasal suami berkira. Suami berkira. Okay. Ada satu kes juga yang menyebabkan ada sampai dibawa ke mahkamah Ustaz. Allahu Akbar. Isteri yang berkira pula. Ini isteri yang berkira, sehingga kan mungkin ada kecacatan yang berlaku. Mungkin suami bawa kereta isteri ke, ataupun suami menggunakan duit isteri ke, sehingga kan berlaku kesilapan. Mungkinlah rosak kereta ataupun duit yang dilaburkan tak dapat pulangan yang bagus. Jadi isteri tu terus mengungkit dan terus mencerca suami, menggunakan kata-kata kasar, bahkan lebih teruk sehingga meminta cerai. Berkira sampai tahap macam tu. Macam mana Ustaz? Dia begini, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, sememangnya tanggungjawab nafkah dalam keluarga tu adalah suami. Betul. Namun isteri pula bila dia nak keluar bekerja sekalipun, mestilah dengan keizinan suami terlebih dahulu. Suami izinkan. Cuma bila ada setengah-setengah keadaan tu, bila isteri tu mungkin dia membantulah meringankan tanggungan ataupun bebanan yang dihadapi oleh suami tu. Bila dia bantulah. And kita salah satu daripada perkara yang akan boleh melenyapkan pahala kita adalah al-mani wal adha kan. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau rosakkan pahala-pahala ibadah kamu hanya dengan kau mengungkit-ungkit dan menyakitkan hati orang yang menerima apa yang kau bantu selama ini. Termasuk ungkit tu? Termasuk. Tak boleh lah macam tu. Dia ada bahasa sebenarnya. Mengungkit kemudian diiring dengan menyakitkan. Mengungkit dan menyakitkan. Kalau sekadar untuk nak mengingatkan suami tu lain cerita. Abang, saya bukan apa nak sekadar nak beritahu. Sayang ni kalau ikutkan saya tak payah kerja. Tapi sebab melihatkan abang dengan malam, siang malam pun tak tentu arah dah. Saya bantu. Tapi kalau boleh abang janganlah sampai abaikan kami macam ni kan. Saya nak bantu setakat ni. Abang tak boleh lah macam tu. Sekadar untuk nak mengingat dengan bahasa yang harmoni dan santun dan hormat suami. Ingatan tak apa. Tak ada masalah. Tapi bahasa ungkit dan menyakitkan, itu tak boleh lah. Kok mana pun tak kena. Sampai ada satu tahap, sebab itu Nabi SAW Nabi menyebutkan dalam neraka majoriti perempuan. Tapi satu hal yang kita kena tahu, masuk neraka atau syurga itu bukan soal jantina. Tentang perempuan je, ini confirm. Ini semua kerana amalan. Dan salah satu dia penyebab dia, sahabat tanya, Ya Rasul, ayakfurna billah? Adakah kerana ramai perempuan yang ke neraka itu disebabkan mereka ni kufur pada Allah? Kata Nabi, tidak. Mereka ini yakfurna al-ashir. Mereka ini kufur dengan nikmat suami, dan juga mereka ini tidak mensyukuri dengan apa kebaikan yang sedia ada. Dan hujungnya sampai dia cakap, ma ra'aitu khairan qad. Abang, saya tengok abang ni tak ada satu pun yang baik tentang abang ni. Sampai cakap macam tu. Dia bukan cakap ungkit, menyakitkan lah. Saya tengok abang ni tak ada apa yang baik abang. Semua benda abang tak tahu. Tak tahu itu ini, tak ada apa-apa. Abang ni tak ada apa yang baik. Padahal suami itu kan macam-macam dia buat itu, dia buat ini. Hanya mungkin satu dua kelemahan dia yang boleh dibawa berbincang, tetapi berakhir dengan pergaduhan. Maka itu pun
dosa. Kadang-kadang tu Ustaz, ini kisah betul para penonton sekalian. Ada yang sampai tahap membandingkan suami dengan suami jiran, suami adik, suami ipar. Itu sangat-sangat menyakitkan hati Ustaz ya. Ya. Dia macam ni, sebab itu kalau tengok okey macam ni saya nak beritahu satu benda. Kita tak nafi orang perempuan dia ada cemburu. Betul. Dan cemburunya wanita itu bukanlah kajian-kajian manusia. Innallaha katabal ghirata 'ala nisa. Sesungguhnya Allah Ta'ala memang jadikan wanita ini bersama-sama dengan ciptaan wanita itu, dia adanya cemburu. Dia ada jealous. Aku tak dapat, tapi tengok isteri aku punya kawan aku, suami dia bagi selalu. Dia ada cemburu. Dia ada datang rasa macam-macam. Hatta di kalangan isteri-isteri Nabi pun dia ada cemburu-cemburu juga. Tetapi bila isteri-isteri Nabi ni, antaranya Aisyah, cemburu apabila Nabi banyak dengan Siti Khadijah kan. Padahal Siti Khadijah pada waktu itu dah pun wafat, dah meninggal dunia. Tapi Nabi punya perangai, kadang-kala Nabi ni akan apa? Zabahai syata, Nabi sembelih kambing, arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Nabi akan ambil portion sikit daripada kambing yang disembelih tu, dibagi kepada kawan-kawan Khadijah. Sampai isteri Nabi yang lain pun macam tanya, istimewa sangat ke Khadijah ni sampai kami kan ada orang tu dah meninggal dah. Ini istimewa. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma abdalani Allahu azza wa jal khairan minha. Qad amanat bi iz kafara bin nas wa saddaqatni iz kazabani iz kazabin nas. Nabi sebut, aku ini tak ada siapa pun yang boleh ganti tempat Khadijah, kerana dialah wanita yang beriman dengan aku. Dia yang membenarkan aku, dan dia juga orang yang memberikan bimaliha idh haramanin nas. Ketika manusia tak ada siapa pun nak tolong aku dari sudut kewangan, dia datang, dia bagi aku sokongan dari sudut harta, dia tolong aku. Maknanya apa? Seorang isteri yang baik terhadap suami, kebaikan akak-akak sekalian akan dikenang oleh suami tu. Insya-Allah, ingatlah itu kan. Jadi istilah nak kira nak apa tu tak wujud, tak sepatutnya ada, kecuali kalau mungkin adalah di kalangan isteri di luar sana yang beranggapan, dia kata kalau dah macam ni lah saya nak tuntut fasah lah, nak minta cerai pada suami saya. Akak, sebenarnya hal-hal minta cerai ni tak boleh sewenang-wenang macam tu. Rasa geram sangat dengan suami, cerai lah, tak boleh. Kesalahan, kecuali kalau kesalahan besar di sisi undang-undang suami itulah, sekurang-kurangnya 3. Pertama, kalau suami itu berlaku zalim, dia zalim. Kedua, tinggalkan isteri tanpa sebab. Ketiga, abai tanggungjawab ataupun kedekut. Tak bagi langsung apa nafkah yang sepatutnya. Isteri pula terbalik. Kadang ada suami duduk menyandar tiang di rumah, menengok TV siang malam. Isteri pula yang kerja. Lepas tu dia marah pula bini dia. Tak kerja ke hari ni? Loh. Kalau tak kerja saya nak makan apa? Kan? Saya nak makan apa? Aduh. Abang pula kenapa tak kerja? Gaul. Allah. Itu alasan. Tak boleh. Tak boleh. Kan? Jadi ingat, hidup kita kasih sayang, iman dan tanggungjawab tu dia kena seimbang benda-benda tu semua. Baru sempurna. Bukan abang tak nak bekerja, tapi krok-krok. Dengar ni. Okey, baik. Nurul Hidayah Saifuddin di Facebook. Katanya, bagaimana keadaan mereka yang tidak berkira-kira dengan manusia, Ustaz? Tapi berkira dengan ibadah. Contohnya, senang bantu orang lain, tapi nak suruh solat, berkira betul. Apakah ada yang berkira-kira dengan Allah ni? Macam mana untuk tidak berkira dengan Allah, terutamanya ketika beribadah? Kadang tu solat 5 minit pun rasa lama. Silakan Ustaz. Ya, kita tidak menafikan bahawa memang wujudlah manusia yang jenis dia kalau ikut kedekut ni, dia ada tahap-tahap dia. Sekejap saya kongsikan ya. Dia tahap-tahap kedekut manusia ni, kata Ibnu Qudamah rahimahullah, dia ada level-level lah. Kedudukan dia yang tersendiri. Ada yang disebutkan dia kedekut untuk dia panggil apa? Kedekut untuk agama Allah, termasuklah juga zakat, sedekah, macam tu. Ada orang dia kedekut dengan perkara-perkara yang membabitkan kekeluargaan ni.
Maksudnya lebih dahulukan orang lain. Padahal mak bapak di kampung pun hidup susah. Sibuk nak menyelamatkan paus yang hampir pupus. Tapi yang di kampung tu bukanlah pupus. Tapi maknanya orang tu hang sakit di kampung. Oh, kan ada orang macam tu kan. Dia sayang haiwan. Bagus, sayang haiwan bagus. Nabi sayang binatang. Tapi keutamaan lah, priority. Betul. Oh, sibuk yang lain dulu. Tak boleh lah. Kan? Lebih berbelanja pada hobi, pada perkara-perkara yang dia suka. Motor lah apa semua. Tapi anak isi macam mana? Sebab tu kita dalam kehidupan kan kita ada ranking dia. Taat pada Allah dan Rasul. Wabil walidain. Wabil ihsan wabil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin dan yang seterusnya, kaum kerabat dan seterusnya. Tapi dalam masa yang sama ada juga orang hal-hal kebajikan yang lain okey dijaga, tapi dengan Allah Taala pun Allah Taala dia berkira dalam bentuk yang macam mana. Contoh begini ya. Ada orang bila dia buat satu amal soleh lah, kebaikan macam mana pun, lepas tu dia sama ada dia buat pun ala kadar, bini dia tanya, abang pas cepatnya semayang abang? Cepatnya semayang? Cepat-cepat pun abang kan balik umrah, pahala di umrah tu dah pun banyak boleh cover lah. Boleh cover lah. Jadi tak payahlah nak beria sangat. Ataupun lepas bagi salam solat kan, wirid lah sikit, astaghfirullah Allahumma antas salam Allahumma ajina minan nar, doa sikit. Tak apalah, doa semalam pun dah banyak dah. Dah lah doa semalam tu malam Jumaat, hujan kat tu. Oi, makbul dah. Oh, dia dengan Allah Taala, dia berkira macam tu. Dia rasa macam puas dah, cukup dah. Macam abang tak pergi dengar ceramah ke? Yang penceramah tu pun abang yang sponsor dia belajar. Jadi segala yang dia ceramah tu, pahala dia abang dapat. Tu kira macam mana? Jadi tak payahlah dengar dah. Macam tu. Nak kata masuk ayat ke macam mana ni? Apalah. Dia berkira macam tu, faham tak? Dia cakap je dia tak nak buat. Tapi dia menggunakan alasan-alasan tu bahawa macam dia rasa macam dia dah banyak sangat. Ingat tau, para penonton semua. Kita masuk ke dalam syurga nanti bukan amalan tau, dengan kasih sayang Allah. Betul. Sebab kalau nak kira amalan, siapa manusia paling banyak pahala dalam dunia ni selain Nabi dan Rasul lah. Kalau ni kira-kira otak manusia, manusia punya yang lemah ni, saya rasa orang Mekah Madinah paling banyak pahala. Betul. Sebab hari-hari solat kat sana. Cleaner tu. Kan dia semayang dalam Hijr Ismail. Betul. Dia semayang bawa pancung emas dekat Kaabah. Dengan kita semayang di masjid rumah kita, semayang surau minyak kadang tu. Takkan sama pahala. Jadi kalau ikutkan amalan, dia orang tu lagi awal masuk syurga. Tapi dah, Allah tak kira yang itu. Allah, habis tu siapa yang tak pernah pergi umrah? Siapa yang bukan duduk di Mekah tak layak, tak layak masuk syurga. Allah ni dia pandang kita dengan kasih sayang. Walaupun kau badan tak sihat, badan tak larat, engkau pun pendapatan tak berapa nak menentu sangat, tapi kau utamakan nafkah. Kau ingat mak kau di kampung, kau ingat mertua kau ingat jiran-jiran yang dalam kesusahan, kau bantu. Allah sayang Itu jalan ke syurga jadi mudah. Mudah-mudahan. InsyaAllah. Jangan berkira dengan Allah. Betul. Okey Ustaz. Ustaz Zatul Siddiq katanya, apabila disebut berkira, akan merujuk kepada sifat wang ringgit. Maksudnya mungkin berkira ni dah kaitkan dengan wang ringgit lah. Namun, macam mana pula yang berkira dari sudut masa? Tambahan pula zaman ni masing-masing bekerjaya, sibuk dengan pekerjaan. Akhirnya masa tu sangat terhad. Bahkan, anak-anak juga akan kekurangan kasih sayang kerana masa bersama keluarga tiada, mengakibatkan goyah dalam sesebuah rumah tangga itu. Macam mana? Baik, terima kasih. Sebut tentang masa dan juga bagaimana kita memanfaatkan masa ni, tak ada surah lain lah melainkan surah Al-Asr kan? Betul. Allah Ta'ala sebut wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa, sungguhnya manusia itu dalam kerugian. Sejauh mana tahap ruginya manusia terhadap masa tu, panjang perbincangan ulama. Tapi ada satu yang bagi saya agak trigger lah, agak saya dengar pun macam patutlah Tuhan kata manusia ini rata-rata dalam kerugian terhadap masa. Ada satu kajian yang menunjukkan bahawa total life expectancy dipanggil jangka purata umur rakyat Malaysia khususnya. Malaysia ataupun Asia lah secara umumnya adalah sekitar 75.3 tahun.
Yang mana kalau dipecahkan laki dengan perempuan, perempuan 77.6 tahun, laki-laki 73.2 tahun. Maknanya ni purata. Oh, laki lagi nipis ya? Nipis biasa. Banyak mendam. Bini bom disimpan dalam. Allah. Itu kadang umur tak. Ni semua sebab lah. Ajal semua Allah Ta'ala tentu kan. Tapi purata rakyat Malaysia sekitar 75 tahun. Okey. Daripada 75 tahun tu dibuat kajian lagi. Kita berapa banyak kita manfaatkan masa, iaitu kalau daripada lahir dan meninggal, katakanlah meninggal umur 75 tahun. Maknanya kita makan dan minum saja 4 tahun 6 bulan. Nisbah sehari 67 minit. Makan saja. Ni bukan yang kudak-kudak tau. Ni yang betul seriously makan ni. Yang makan ada sayur, ada buah, ada air apa semua tu. Itu makan saja. 4 tahun 6 bulan. 6 bulan. Tengok TV saja 8 tahun 4 bulan. Itu untuk sehari berapa jam? Itu untuk sehari 2.8 jam. Ui. Tak termasuk yang tengok dalam flight, yang tak termasuk yang tengok telefon kawan, yang tak termasuk tengok yang TV dekat klinik kesihatan. Sementara tunggu doktor panggil, tengok itu tak termasuk lagi tu. Nak jumpa doktor wirid kan. Tengok TV dulu. Tengok TV. Lagi apa lagi? Ni nak cerita semua ni yang membazir semua ni. Ni. Tengok handphone saja 3 tahun. 3 tahun tengok handphone. Dengan nisbah sebulan 32 jam. Apa lagi? Tidur saja sejak berlahir, kalau meninggal umur 75, tidur saja 26 tahun. Itu kalau 8 jam sehari? 8 jam sehari. Tak termasuk tidur setengah tunggu bas, tidur dalam ceramah, tidur depan TV masa Tanyalah Ustaz sedang berlangsung. Tangguk-tangguk tu. Itu semua termasuk semua tu. Include. Maaf tuan-tuan. Dengar. Kita dengan Allah macam mana? Kita dengan Allah macam mana? Solat sehari 17 rakaat sehari. 17 rakaat sehari. Katakanlah satu rakaat berapa minit? Satu rakaat 2 minit lah contoh. 17 kali 2, 17 rakaat kali 2 minit, 34 minit sehari. Untuk Allah setengah jam ya. Allah. Untuk Allah setengah jam ya sehari. Yang lain-lain boleh dihabiskan macam-macam. Dahlah dengan Allah pun masa sikit. Dengan keluarga pun sangat terhad. Lalu engkau hidup untuk apa? Ini belum cerita yang main game lagi. Belum lagi. Game di padang tak apa. Untuk kesihatan tubuh badan. Ya. Tu macam mana tu? Itulah penerbit sebut main bola. Main bola pun dah sejam setengah dah. Kan? Saya kena berhenti lepas ni. Dah. Berhenti. Kesihatan. Riyadhah teruskan. Allah. Itulah untuk maksudnya mungkin Ustaz setuju tak apa yang saya sebutkan ni? Iaitu pengurusan masa sangat penting, terutamanya dalam kita letakkan juga masa yang berkualiti bersama dengan keluarga. Betul. Memang itu yang sepatutnya. Menguruskan masa tu. Kalau nak kata sibuk, semua orang sibuk. Hatta manusia paling sibuk dalam dunia ni, Nabi Muhammad SAW. Baik. Apa jawatan Nabi tak pegang. Tapi Nabi boleh urus takbir keluarga dan akhirnya mencapai kejayaan dalam hidup dunia akhirat lagi. InsyaAllah. Itu dia satu ingatan. Baik Ustaz, kejap lagi saya nak tanyalah tentang dulu lain, sekarang lain. Kejap lagi Ustaz ya. Nanti selepas ini tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Segala jawapan kini dihuraikan dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Dan saya mewakili kru produksi nak ucap terima kasih kerana anda terus menonton Tanyalah Ustaz. Sehinggalah kini kami turut ada penonton-penonton yang berada di luar negara, termasuklah dari sahabat-sahabat kita di Singapura, di Indonesia. Bahkan ada yang menonton dari Brunei, Bandar Seri Begawan. Ada juga yang menonton dari selatan Thailand. Terima kasih diucapkan kerana masih lagi bersama dengan kami. Dan insya-Allah kami akan teruskan usaha untuk sebar luaskan ilmu. Dan hari ini Munakahat kita bicarakan, kita sembang-sembang berkaitan dengan berkira sangat bersama dengan Ustaz Ilyas Ismail. Ustaz, setiap kali Ustaz berkongsi tu ada akak-akak kita yang menonton ni, dia cakap dekat suami dia tahu. Abang dengar tu apa Ustaz cakap tu. Bila kena kat akak, suami pula cakap, awak dengar tu apa Ustaz cakap. Seronok pula topik hari ni kan. Okey Ustaz, dulu lain, sekarang lain. Ada suami yang mula kahwin, ya Rabbi ya Karim, satu hari 4 kali tengok cerita dekat wayang. Seronok. Dunia ni anak yang punya. Allahu Akbar. Tapi bila dah ada anak, kemudian dah naik pangkat, pendapatan dah makin bertambah, ingatkan lagi tak berkira dengan isteri, tiba-tiba makin lama makin kedekut. Memang boleh jadi ke? Memang ada ke sifat manusia yang dulu lain, sekarang berubah jadi lain, jadi kedekut? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian,
manusia memang begitu. Sebab itu salah satu daripada doa yang Ummu Salamah radhiyallahu anha menyebutkan, suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak tinggal doa ini. Apakah doa tersebut? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetap teguhkan hatiku di atas agamamu ya Allah. Maknanya aku ni di pangkat N17 sekalipun sampailah grade 41 ataupun sampai Jusa C pun. Jusa ada kan? driver lah. Asalnya supervisor. Supervisor. Lepas tu naik jadi ketua unit. Lepas tu lalah naik sampai jadi CEO syarikat sekalipun. Aku tetap aku. Maknanya perangai aku semua sama saja. Bujang dah kahwin pun sama perangai. Maknanya perangai yang baguslah. Pasal ada orang kadang berumah tangga memang macam tu. Sebelum kahwin, suami cakap. Talking. And wife listening lah awal-awal kahwin. Tapi bila dah lama sikit, lama-lama, wife akan talking. Suami pula akan listening. Okey, yang baik, boleh. Okey, sorry. Macam tu. Tapi ingat, dah lama lepas pada itu, suami akan talking, isteri pun akan talking, jiran akan listening. Dia akan nampak, dia akan berubah posisi. Macam bola juga, dia akan berubah posisi, dah ambil tempat masing-masing. Tapi walau bagaimanapun, ketika itulah kita nak kena jaga iman kita masing-masing, supaya macam mana sekalipun kalau ada manusia kan, mana nak ada straight perangai macam tu, dia kan ada berubah-ubah ke. Walau bagaimanapun, berubah macam mana pun attitude, sikap seseorang, tapi masih lagi dia berada atas dasar bertanggungjawab terhadap keluarganya. Sebab itu di awal tadi saya ada bacakan ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Taala, wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang mengekang diri dia daripada sifat kedekut, maka merekalah orang-orang yang berjaya. Dan memang manusia macam tu. Dalam ayat yang lain Allah Taala menyebutkan, jangankan soal perangai berubah kedekut apa, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam bab manusia yang kebergantungan terhadap Allah. Ada manusia Tuhan sebut, masa dia naik kapal di tengah laut, mari ombak, mari angin, taufan kuat, ya Allah tolong kami, ya Allah, jadikan kami ni, ya Allah selamatkan perjalanan kami. Ini sifat manusia. Bila dah berlabuh saja kapal ke perahu dia tu di pesisiran pantai, artinya selamat tiba, dia kembali kufur pada Allah. Dia kembali kufur kepada Allah SWT. Itulah sifat manusia. Dia akan ada masa-masa yang macam tu. Masa tengah takut, masa tengah bimbang, ya Allah, ingat Tuhan. Tapi dah melalai habis dah. Macam Ramadan kan, masuk Ramadan, insaf semua kan. Habis-habis Ramadan, insaf juga ya. Insaf bila tengok berat badan makin naik. Insaf semua. Jadi, walau bagaimanapun, macam mana kita, orang kata apa, liku-liku kehidupan ni, tanggungjawab terhadap keluarga, jangan lupa. Kerana itu amanah. Bukan amanah dipesan pejabat agama ke apa, juru nikah ke apa. Allah yang pesankan. Itu. Wallahualam. Okey, ada satu soalan Ustaz. Yang ini juga ada realiti zaman sekarang apabila pendapatan isteri melebihi suami. Ini pun boleh berlaku juga. Okey, suami isteri bekerja, kata Sal Rasid Cikci di Facebook ni. Katanya, namun pendapatan isteri melebihi suami. Suaminya mungkin paras kemiskinan, isterinya mungkin lebih lah. Ya, Alhamdulillah. Bagaimana menurut pandangan Islam jika wang gaji isteri tidak mendapat persetujuan isteri untuk berkongsi membayar sebahagian keperluan rumah tangga, meskipun isterinya bukan sejenis yang berkira-kira dengan suaminya? Sekali lagi. Macam mana isteri tidak bersetuju untuk kongsi bayar sebahagian keperluan rumah tangga? Suaminya kata, yang oi, bayarlah kereta, abang dah bayar rumah. Tak nak, dia cakap. Macam mana boleh ke macam tu? Yang kedua, sebilangan isteri menyatakan duit suami adalah duit isteri juga. Itu yang tahu-tahu tiba-tiba hilang dompet tu. Adakah ianya membawa maksud isteri sebagai pengurus kewangan kepada suaminya, Menteri Kewangan? Silakan Ustaz. Okey, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, asasnya begini ya, sama ada bila kita kahwin anak orang ni, kita kena bersedia untuk, sebab tu ayat Quran kan Allah Taala sebut apa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dan bukan setakat itu, Allah sebut lagi bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim.
Kata Allah SWT, surah An-Nisa ayat 34, kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengurus pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan. Oleh kerana Allah telah melebihkan orang lelaki ini dengan beberapa keistimewaan, keberanian dia, kekuatan dia, tenaga dia berbanding wanita. Dan juga kerana orang-orang lelaki telah membelanjakan nafkah sebahagian dari harta mereka. Cuma lepas pada tu Allah ajar pula, maka orang perempuan pula yang soleh, wanita yang baik-baik mesti taat pada Allah dan taat pada suami. Okey. Dalam hal ni, seorang suami dia kena sedar, dia kena tahu bahawa tanggungjawab dia memberikan nafkah pada isteri ni, apa jua kondisi keadaan dia, tetap dia kena bagi nafkah pada isteri dia. Yang tu dulu. Isteri awak bergaji berapa, pendapatan tinggi sebanyak mana sekalipun, suami tetap kena bagi nafkah kepada isteri. Sampai contoh yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, seorang suami yang kaya, dia kena bagi, ini minimum, dia kena bagi nafkah pada isteri dia 2 cupak. 2 cupak sehari. Apa cupak ni Ustaz? Satu cupak bersamaan 635 gram. Ataupun RM1.18 ke apa lebih kurang macam tu. Tapi kalau tu suami kaya tau. Kalau suami yang pendapatan sederhana, 1,5 cupak. Kalau suami yang miskin, 1 cupak. Sehari. Maknanya apa? Tak kira lah, miskin pun tetap kena bagi isteri makan. Kena bagi nafkah pada isteri. Kan ada orang beralasan. Dia kata, saya miskin Ustaz, saya orang susah. Kerja macam mana? Tak boleh. Kena cari. Tu macam mana tu? Lepas tu susah lah Ustaz. Kita kan dah bersedia nak kahwin anak orang. Kita kan bersedia untuk nak menerima dia sebagai isteri kita. Itu tanggungjawab. Tanggungjawab. Iyalah. Bukan hanya untuk, tu sebut di awal tadi. Kahwin itu bermulanya cinta. Tapi sempurna dengan tanggungjawab. Betul. Baru seronok melayari rumah tangga tu. Jadi isteri tu, berapa pendapatan dia, dia nak bagi pada suami itu atas dia. Suami tak boleh paksa. Awak banyak ni bagi sikit. Itu hatta budi bicara lah. Isteri nak bagi, dia bagi. Dia tak nak bagi, itu tak salah bagi dia. Tapi ialah kalau orang kata ihsan, seorang isteri sayang pada suami dan memahami situasi dan kondisi semasa. Sekarang kerja mungkin tak menentu, ekonominya mungkin banyak cabaran, jadi dia pun faham, tak apalah bang, jangan risau. Untuk beberapa hal ni apa, yang ni sayang settlekan. Tapi tertakluk bang pada terma dan syarat. Tengok juga bang jangan mentang-mentang sayang dah start, kemudian abang pun dah lepas tangan macam tu. Mungkin saya akan bantu, tapi untuk tempoh yang tengok macam mana nanti. Sayang punya meniaga pun naik turun juga, bukan sentiasa dapat jatuh dari langit. Macam tu. Okey, soalan yang kedua tadi berkaitan dengan adakah maksud daripada duit suami itu, duit isteri itu adalah bermaksud isteri menjadi pengurus kepada kewangan suami? Tak semestinya. Dia istilah orang kata duit suami, duit isteri. Duit isteri. Betul. Kan? Dia kata dalam duit anak dia tanya, dia kata ayah sebenarnya duit yang ayah bagi ni duit mama ke duit ayah? Ayah dia kata apa? Dalam duit ayah ada duit mama. Dalam duit mama ada duit mama. Tak ada duit ayah. Tak ada duit ayah. Tapi kadang-kadang duit ayah banyak dalam duit mama. Macam tu. Jadi kita nak fahamkan macam ni. Walau bagaimana sekalipun, seorang isteri tu dia boleh sebagai nak bertindak sebagai pengurus tu boleh. Kadang-kadang suami ni dia ada boros dia juga. Tapi bukan bermakna dia semestinya akan jadi pengurus pada duit suami dia. Kadang-kadang orang lelaki-lelaki ni disebabkan ada dia rasa keinginan. Kan? Jadi lagi bagus dia yang urus sendiri. Betul. Dia urus sendiri. Tapi dia ada check and balance. Dia ada imbang dan semak dan imbang. Jadi isteri dia kata, abang tak membazir ke abang duduk hotel yang macam tu kalau bercuti? Betul lah abang nak luang masa dengan anak. Saya ingat homestay cukup lah. Homestay dah cukup. Nampak? Isteri boleh jadi penasihat lah. Penasihat okey je. Tak ada masalah. Alang-alang Ustaz sebut tentang bercuti ni Ustaz. Kejap lagi mungkinlah kita nak tanya jugalah soalan kepada Ustaz. Macam mana kalau seorang isteri dia tengok Instagram
Nampak pula kawan dia pergi bercuti. Lepas tu dia tengok suami dia tak ada bawa pun sebab suami tak mampu. Adakah dia boleh cop yang suami dia itu adalah berkira sangat? Jawapannya kejap je lagi. Okey. Baiklah, kita akan tutup dulu di TV3 dan akan sambungan selepas ini di TV9. Jadi kepada anda semua yang mungkin terlepas info ataupun ilmu siaran daripada awal tadi, anda boleh catch up ataupun boleh tonton semula di aplikasi Tonton dengan muat turun dan langgan sekarang. Pesan saya, jangan terlepas. Jadi insya-Allah selepas ini sambungan di TV9, Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, selamat pagi. Mungkin bagi yang menonton, terima kasih kerana terus memilih Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru sebagai teman pagi anda. Dan kalau tengok jam sekarang ni pun, saya yakin ramai yang siap-siap untuk, nak siapkan anak untuk ke sekolah. Mungkin ada juga yang bersama dengan ahli keluarga nak berniaga ke hulu ke hilir dan macam-macam lah program. Kami di sini mendoakan anda semua dalam keadaan dipermudahkan urusan, amin ya rabbal alamin, dan juga berada dalam kesejahteraan, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Baiklah, hari ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kita bawakan topik munakahat, iaitu kita fokuskan kepada berkira sangat. Allahu akbar, nak bawa ke mana berkira ni kan? Yang mana kita sembang-sembang dapatkan ilmu bersama dengan Ustaz Ilyas Ismail. Baiklah Ustaz, bila kita sambung separuh masa kedua ni, seronok lah ni kan. Tambah-tambah kalau separuh masa kedua ni saling attack lah kalau kita bola sepak ni kan. Kita nak tahulah, adalah ini kes juga boleh berlaku, ialah kecanggihan media sosial ni. Dia tengok kawan dia kan, amboi seronoknya lah tengok Ustaz Ilyas Ismail bercuti dengan isteri kan, pergi kat Langkawi apa semua kan. Jadi dia pun cakap kat suami dia, abang cuba tengok ni, suami yang soleh, dia tak berkira dengan isteri. Abang ni berkira, abang ni memang tak jaga ahli keluarga, abang tak sayang saya. Kalau abang tak sayang saya, hantar saya balik kampung. Adakah boleh cop suami tu berkira dengan sebab perkara sedemikian? Baik, terima kasih. Seram nak jawab ni. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, salah satu daripada nafkah seorang isteri berhak untuk terima adalah nafkah batin. So nafkah batin ni janganlah hanya dibayangkan malam Jumaat ke malam tama ke, yang hanya itulah, di kamar tidur saja, tidak. Tetapi nafkah batin itu juga adalah kasih sayang, memberikan dia hiburan, memberikan dia kegembiraan, bagi perhatian, memberikan perhatian, membahagiakan dia. Dia tak mesti kena pergi sampai bercuti ke Langkawi ke, pergi Cameron Highland, bukan Strawberry ke apa, tak jalan tepi laut. Tak semestinya. Dia hiburan ni luas, sama kenapa mesti laut kan, ke laut tu kan. Sama ada bawa pergi ke pasar raya ke, bawa tengok ni diskaun harga potongan murah-murah ni sepenuh hujung tahun. Contohlah kan. Dia jamu mata bagi dia, itu pun dah memadai dah. Dan para isteri pun kena faham kondisi ataupun keadaan ekonomi suami itu. Betul. Sebab nanti kita kan nak hidup bersama. Kalau nak lebih-lebih kan nanti di masa akan datang macam mana pula nanti. Jadi benda ni boleh berbincang. Cuma saya selalu berpesan lah, para isteri di luar sana jangan selalu sangat duk tengok Facebook, Instagram, lagi-lagi kebahagiaan orang. Bukannya apa, banyak sangat kalau tengok pun kita lama-lama jadi tak bersyukur. Nanti kita akan rasa macam kita kurang. Saya lelaki aku tak macam tu, kenapa aku tak jangan macam tu. Melainkan kalau dia tengok sambil dalam hati tu iman tu kuat, tak apa. Tak apalah, suami dia memang macam tu pun. Memang suami dia rajin bawa pergi ke laut pun, suami dia offshore. Suami memang kerja tengah laut, tu yang bawa tengah laut tu. Kan. Ini kerja suami dalam studio tapi bawa pergi ke laut. Okeylah kan, dia ada lain sikit. Yalah. Aduh. Jadi contoh. Jadi kawan-kawan semua, kalau mungkin dia nak dirujuk kepada nafkah yang kita sebut awal tadi, sama ada dia daruriyat ke, tahsiniat ke, hajiat ke ataupun tahsiniat, mungkin dia boleh jadi hajiat ataupun maknanya sekadar untuk melengkapkan lagi ikut kemampuan nafkah yang sedia ada, hiburan pada dia, tapi hiburan yang
jarak jauh sikit, bawa berjalan, bawa apa, menghiburkan. Nabi pun ada cara yang tersendiri untuk hiburkan pasangan. Ada caranya memberi hadiah, ada caranya bawa bersama ikut pergi ke tempat kerja. Ada juga memilih dalam kalangan isteri-isteri Nabi bawa bersama dalam urusan kerja. Hatta Nabi masa jogging dengan Aisyah pun, masa tu Nabi tengah ada kerja masa tu. Masya Allah. Nabi tengah ada kerja. Tengah sibuk pun. Dalam sibuk-sibuk tu Nabi ada cuit masa sekejap untuk isi, nak beritahu kata abang dalam sibuk kerja, abang ingat pada sayang. Itu. Itu membawa semarak keluarga bahagia macam tu. Okey Ustaz, ini sebagai ilmu dan kita nak bakar semangat kepada para penonton di luar sana. Awal surah Al-Baqarah Allah nyatakan tentang sifat orang bertakwa, iaitu alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas solah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Siapakah orang yang bertakwa itu? Allah jawab dalam ayat yang seterusnya, iaitu mereka itu beriman kepada Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas solah, beriman kepada perkara gaib, kemudian mendirikan solat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan daripada apa yang kami rezekikan, kata Allah, mereka berinfak ataupun bersedekah. Soalan saya yang mungkin mewakili para penonton di luar sana, adakah kita boleh niatkan apabila kita memberi kepada isteri ataupun kita berikan pada suami, berikan kepada anak-anak, itu juga adalah infak supaya kita dapat menjadi tergolong dalam golongan bertakwa? Okey, kita bagi nafkah tu wajib. Bagi nafkah tu wajib. Maknanya yang kita dah sebutkan tadilah, kan, keperluan makanan, tempat tinggal, semualah nafkah yang seorang suami ataupun seorang ayah wajib beri dan wajib sediakan. Namun Allah Subhanahu Wa Taala malah dalam hadis pun Nabi ada menyebutkan, kalau kita bagi lebih daripada itu, itu adalah sedekah. Masya-Allah. Itu adalah sedekah. Sama macam kita pergi bertamu. Ad-dhiyafatu salasatun. Bertamu itu 3 hari. Ada 3 hari. Tapi kalau duduk lebih pada 3 hari, kan, itu sedekah. Maknanya tuan rumah kalau masih lagi melayan tetamu yang duduk asalnya 3 hari, lebih tu, lebih tu, itulah sedekah. Dapat pahala sedekah. Tak ada isu kat situ. Jadi malah itu yang terbaik sekali. Dia bukan apa, tahadu tahabu, kan, bila kita bagi hadiah, bagi sesuatu yang lebih daripada apa yang diharapkan, ikatan kasih sayang akan lebih erat, rumah tangga akan bahagia. Kadang-kadang kita pula akan dibalas begitu. Ada benda-benda yang kita tak sangka akan berlaku dalam rumah tangga kita, berlaku. Isteri kita buat kejutan sebagai tanda dia full of love lah dalam hati dia, penuh dengan rasa cinta. Terima kasih lah abang, nak dibanding abang punya pengorbanan. Dia jadi seronok macam tu hidupnya. Barulah dia rumahku syurgaku. Macam tu. Okey. Jora Azlin di Facebook, beliau bertanya berkaitan dengan keberkatan dalam rumah tangga, Ustaz. Katanya, apakah hilang keberkatan dan rezeki dalam rumah tangga apabila ada yang terlalu berkira-kira dengan pasangan, dengan anak-anak, dengan keluarga? Macam mana? Adakah hilang keberkatan tu? Yang kedua, bagaimana pula situasi berkira sangat dalam membuat kerja rumah? Sepatutnya tolong-menolong satu sama lain. Yelah, maklumlah isterinya sibuk sebagai penerbit, suami pula buat tak tahu, kan. Akan lebih memudahkan, dan antara faktor kuatnya lagi kasih sayang suami isteri. Tetapi tidak. Macam mana tu, Ustaz? Berkira sangat. Okey. Pertama, orang yang kedekut ni sebenarnya tak berapa nak elok lah. Kata para ulama, 3 bahana seseorang yang berlaku kedekut dalam hidup dia. Secara umum lah, tak kira akan ada kesan negatif lah. Tak kira lah pada keluarga ke, pada siapa-siapa sekalipun. Pertama sekali, dia akan hilang kebahagiaan hidup. Dia akan hilang sebenarnya orang kedekut ni dari banyak berkerut lah. Dia tension ya. Orang baru bawa tabung, baru tolak tabung, dia dah dia akan mencebik, minta lagi. Bad mood sehari. Bad mood yang panjang. Padahal tabung tu klien, bukan ke dia, tapi dia tension, hilang kebahagiaan. Yang kedua, orang kedekut ni hidup dia tak akan pernah rasa cukup. Dia tak akan, mungkin ada orang kata, ya ke Ustaz? Tanya dia. Dia akan rasa tak cukupnya. Dan yang ketiganya adalah, ni tak seronok, dia akan didoakan kecelakaan oleh malaikat. Allah. Kan? Ini hadis yang saya ingat kawan penonton pun pernah dengar. Nabi SAW, Nabi menceritakan di waktu pagi kan ada 2 malaikat. Yang mana malaikat pertama doakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, kau berikanlah kepada orang yang suka berinfak, tak berkira, suka membantu orang, balasan yang baik pada dia.
setimpal atau lebih pada dia. Ya. Yang dia bagi tu ganti balik ya Allah terhadap apa yang dia bagi lagi. Dan Allahumma, ni satu lagi malaikat, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berilah hancur kepada orang yang kedekut, pada orang yang berkira sangat hartanya, sama ada sumbang pada masjid ke duit banyak. Lagi-lagi pula dia kedekut berkira dengan keluarga sendiri. Didoakan kehancuran. Yang doa tu bukannya orang alim di kalangan manusia, malaikat. Malaikat la ya'sunallah. Malaikat ni dia tak ingkar pada Allah. Jadi doa dia tu dahsyat lah, direct lah. Jadi kawan-kawan jangan kedekut, yang kira keluarga. Jadi benda-benda ni akan menyebabkan efek dia yang sangat menggerunkan. Itulah tanda keberkatan tu dah hilang. Dia akan hilang nanti. Na'udzubillah min zalik. Dan soalan yang kedua, membantu. Sememangnya kalau tengok dalam rumah tangga Nabi lah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sendiri kerja-kerja rumah Nabi buat sendiri. Hatta Nabi perah susu kambing untuk nak minum, buat sendiri. Kasut Nabi yang koyak pun Nabi jahit sendiri. Lepas tu kalau istilah apa, recycle, menggunakan kembali barang yang rosak, yang dah lama tu, guna balik, lap, cuci, polish balik apa, cantik guna balik. Itu perangai Nabi. Lagi boleh pakai, Nabi pakai ya. Jadi Nabi jahit kembali. Padahal boleh je minta, sayang, tolong jahitkan, minta tolong yang minta tolong isteri buatkan semua buat. Manja je bunyi kan. Dia tak ada yang lah. Nabi buat sendiri ya. Nabi nak bagi satu mesej kepada kita bahawa bukan semua urusan hal-hal dalam rumah tangga tu atas tanggungjawab isteri. Tak, suami lah. Isteri membantu. Membantu sama-sama. Masak kalau boleh, kalau isteri masak, alangkah bagus. Suami pun duduk sama di dapur. Walaupun suami itu tak masak sama, potongkan bawang. Betul. Potonglah apa yang patut daripada membawang. Kan? Jadi potong. Abang, banyaknya potong abang ni nak kenuri ni bang. Oh ya ke? Sembang kali kan. Seronok. Hirih punya hirih kan. Habis satu peti air dipotong. Habis dah. Darah-darah jari yang. Barulah seronok rumah tangga tu. Isteri ni dia rasa tak syok tau. Dia masak dah lah seorang. Iyalah. Lepas tu bila makan pula komplain. Itulah tadi abang. Kalau abang kat dapur kan abang boleh rasa sikit masin tak masin. Abang komplain. Dia tak seronok. Dan isteri pun dia tak ada mood dah nak masak kalau macam ni. Ada sokongan suami ada sekali. Tak tolong masak pun ada menemani bersama-sama. Itulah. Okey dah. Kan? Itu paling penting. Tak pun bantulah dekat depan. Tolonglah vacuum apa yang patut. Tolong. Allahu akbar. Nampak saya pula nak memotivasikan pula. Baik Ustaz, kita akan sambung lagi perbincangan kita. Untuk topik kita hari ini berkira sangat. Tapi kita akan rehat seketika, kembali lagi selepas ini dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Dari utara ke selatan, timur ke barat, semuanya menonton dan memilih Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Dan alhamdulillah hari ini kita bawakan topik yang istimewa, iaitu munakahat. Kita fokuskan kepada berkira sangat. Yang mana saya dan juga ada semua bersama dengan Ustaz Ilyas Ismail. Baiklah Ustaz. Ya saya. Bila sebut tentang topik berkira sangat ni, ada jugalah ini kita keluar sikit daripada skop suami isteri. Kita kaitkan juga dengan keluarga kembangan, iaitu melibatkan ipar dua adik-beradik. Soalan Jai di Facebook katanya, ada yang berkira sangat dengan adik-beradik. Sudahlah dia seorang saja uruskan mak yang sakit. Yang lain sibuk dengan urusan masing-masing. Seolah-olah semua beban diletakkan di bahunya seorang. Namun nak keluarkan duit seorang sedikit untuk diberikan kepada yang menjaga tu, adik yang berjaga tu, sebagai tanda terima kasih pun berkira. Ni macam luahan je ni daripada Jai ni. Macam mana Ustaz situasi ni? Jai. Itu filem. Nama dia. Terima kasih kepada saudara lah kot lah, Jai. Ya. Kan? Jai Lani ke apa? Jai apa? Terima kasih kepada saudara. Jai. Kau dah berubah, Jai. Itu Roy ya? Itu Roy. Lai. Para penonton semua, kita adalah hidup berkeluarga, berumah tangga ni. Tak semua perkara akan diajar di sekolah. Betul. Tak ada dalam silibus. Tak ada. Dia common sense. Dia ada rasa untuk memahami walaupun tak diajarin, walaupun tak diajarkan.
Ajarkan aku setia lain. Walaupun tak diajar, tapi benda tu dia kena faham sendirilah. Tapi ada orang kata, tol Ustaz, dia tak faham-faham. Kalau dia tak faham, jom kita ramai-ramai fahamkan dia. Itu je lah caranya. Sebab kalau kita beza tau. Kalau macam di Turki, ada satu kaedah yang saya sendiri pun kagum. Wakaf di sana punya luas, dia punya praktikal dia tu adalah sampai tahap bunga-bunga tulip dekat sekitar Blue Mosque tu, Masjid Biru tu, Masjid Sultan Ahmad apa tu kan. Itu kan itu semua wakaf tu, duit wakaf. Masya-Allah. Lepas tu kalau macam budak-budak sekolah yang tak mampu nak beli kasut sekolah dengan harga yang dia orang pun tak mampu bayar, wakaf akan digunakan sebagai duit-duit wakaf tu digunakan untuk beli kasut budak-budak tu. Dan mana-mana anak yang menjaga orang tuanya yang uzur, yang sakit, yang tak sihat, siapa nak bayar? Macam tadi isu tadi kan, seorang adik ni yang jaga mak ke ayah ke yang uzur, yang sakit, adik ni je lah semuanya. Hak lain-lain senang nampak, aku seorang tanggung ni. Maka akhirnya akan duit wakaf tadi digunakan juga untuk sebagai allowance kepada meringankan beban pada anak-anak yang menjaga orang tuanya yang uzur. Besar. Sebab tu praktikal untuk wakaf ni besar sebenarnya. Macam kita belum lagi dibuat benda macam tu, tapi bolehlah, insya-Allah akan masa depan akan datang kan. Macam pusat dialisis apa ada kan. Okey. Cuma adik-beradik pun kita kena bertimbang rasa supaya adik kita ke atau mana-manalah di kalangan adik-beradik kita yang menanggung ataupun jaga mak ayah kita mungkin adik-beradik yang tinggal jauh, dahlah kita jauh, kita tak dapat nak bantu dari segi tenaga ke, bantu dia mandi ke, apa susah apa semua kan, perubatan dia bawa pergi hospital ke, klinik ke, dia nak makan apa ke, kita hulurkanlah duit. Hulurkan duit pun sikit sebanyak lega, tenang. Dia akan rasa macam aku tidak sendirian, aku dibantu dengan adik-beradik yang lain. Kasih sayang makin erat. Tapi benda-benda macam ni, adik tu sendiri ke, abang ke, siapa-siapalah adik-beradik, bila dia bersuara dalam grup, yang lain-lain akan mula bercakap, berkira kami yang dulu kan dah bergaduh. Dulu kau adik belajar dulu, kami yang sponsor tau. Allah. Takkanlah kau nak jaga mak ni pun kau nak minta kami pula ni. Kami dengan anak ramai dengan sibuk. Itu yang payah. Harapnya para penonton yang sedang menonton di hadapan kaca TV, kalau adik-beradik yang semua sedang menonton pada waktu ini, ingat, adik ke siapa ke, dia bukan berkira, tapi dia mengharap timbang rasa supaya ini mak kita, ini ayah kita. Maka dengan penuh rasa sayang, bukan minta semua harta. Sifat orang beriman tadi apa? Dia memberikan sebahagian hartanya. Bukan sebahagian daripada duit dalam akaun. Tak. Betul. Yang mana dalam wallet tu separuh pun tak apa dah. Betul. Ataupun kurang sikit tak. Yang penting atas dasar nak beritahu kata, kami bersamamu adik, kami bersamamu abang, kakak yang jaga mak ayah ni. Itu saja, baru seronok keluarga kita. Betul lah. Agar tidak terbeban. Dia akhirnya bila dia rasa dia terbeban, dia seorang saja, muncullah ayat macam-macam. Mula rasa nak mungkit, mula rasa terbeban. Betul. Memang itu manusia. Benda ni walaupun tidak disuruh dan tidak diajar di mana-mana institusi, bahkan secara formal lah kan. Secara formal, tapi sebenarnya sebagai seorang manusia dia akan datang rasa tu sebenarnya. Sama ada kita nak berfikir atau tidak, itu saja. Betul saja. Macam perumahan kita, akan ada orang yang susah kan. Betul. Kita takkan kita kata apa, pusat zakat kan ada, kerajaan ada. Nanti dia orang tolong tu, jabatan kebajikan kan ada. Takkanlah harap satu pihak saja. Betul. Habis tu kita masyarakat ni, betul. Dia kena ada rasa macam tu. Betul. Lepas itu agama aja, harta yang sampai ke tangan kita, masuk dalam akaun kita, itu bukan mutlak kita punya. Untuk dikongsi bersama. Itulah. Kalau bahasa orang Teluk Intan dia kata common sense. Ya, baik. Common sense. Okey. Common tu. Okey Ustaz. Hari ini bila kita bicarakan tentang berkira sangat, sebenarnya bukan kita nak menyalahkan mana-mana pihak, tetapi kita nak cari cara penyelesaian sebenarnya. Betul. Mungkin ini platform yang sesuai untuk saya tanyakan kepada Ustaz di hujung-hujung ni. Sebagai seorang isteri yang, yelah, bila suami ni kalau dia berkira, dia datang selalu dengan package Ustaz. Dia dah lah berkira, suami dia tu keras kepala pula. Dia semua betul. Tak nak dengar nasihat. Semua ada. Macam mana seorang isteri perlu lakukan, nak nasihat macam mana kaedahnya kalau perlu nasihat, kalau perlu perunding bagaimana kaedah nak nyatakan kepada perunding, kalau nak selesaikan cara yang lembut macam mana kaedahnya, mungkin Ustaz boleh kongsikan. Ya, betul.
akan timbul cakap-cakap kalau tahu perangai abang macam ni dulu tak kahwin dengan abang. Dia tak boleh lah macam tu. Anak dah 6 dah, menyesal apa. Dia apa yang boleh kita buat adalah manusia berubah, dia proses, bukan doa malam Lailatul Qadar esok terus berubah. Kan, saya dah doa dah malam Lailatul Qadar tu Ustaz, tak jadi pun sama. Kalau drama je dia lah. tahu pula tu malam tu Lailatul Qadar. Dia kata pokok sujud malam tu. Dia macam ni. Dia apa-apa pun para penonton, dia ada proses dia. Dia ada takah-takah dia. Nabi mendidik umat pun 20 tahun lebih. Lama. Bukannya mudah. Nabi-nabi dulu berpuluh tahun, ratus tahun pun ada. Barulah berubah umat dia pun. Itu pun ada hujungnya degil juga sampai sudah. Jadi kita berusaha dengan cara pertama mungkin bawa suami kita ni sama-samalah untuk ke dia panggil apa? Seminar ke, bawa ke kursus-kursus berkait tentang memupuk kebahagiaan suami isteri. Itu apa-apa sajalah yang dia bersifat third party, pihak ketiga yang antara mereka berdua suami isteri, pihak ketiga untuk bukan pihak ketiga ni itu nak bergaduh tu. Orang ketiga lain. Ni maksud saya pihak ketiga ni sama ada kaunselor kan yang untuk menasihatkan. Macam ini pun boleh jadi pihak ketiga juga secara ni kita cakap ni kan. Tapi kalau dia dengarlah. Ataupun yang keduanya kita boleh minta kepada orang yang dia hormati. Contoh mak dia, ayah dia, pakcik dia. Mak minta tolong cakap dengan abang sikit boleh tak? Abang ni nampak dia kenapa? Laki kau kenapa? Kan? Minta mak tolong cakapkan. Mak tolong cakapkan. Tapi mak jangan cakap saya cakap tu. Mak nasihatkanlah apa. Dengan bahasa macam tu. Dia rumah tangga ni macam main bola juga. Dia jangan straight sangat. Dia kena gelecek-gelecek juga. Akhirnya mencetak gol kemenangan. Itu betul. je. Itu yang penting. Jaringkan gol tu. Jaringkan gol. Itu yang penting. Kena pandai trik-trik sikit lah. Sebab Nabi Muhammad SAW, tambahan Nabi sendiri pun pernah minta Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq supaya tolong nasihatkan Aisyah. Nabi suami. Nabi pula tu. Dah lah Nabi suami pula tu. Direct lah cakap dengan Aisyah. Rasul pula. Rasul pula. Nabi menggunakan kaedah bagi tahu dengan pak mentua dia Sayyidina Abu supaya Bakar, ada kaedah teknik pesankan pada Aisyah. Bukannya aku cakap direct tak boleh, tapi kadang-kadang power ayah tu dia lain sikit. Baik, betul pendekatannya. Okey, pelan tindakan Ustaz. Bila kita sebut tentang jangan berkira ni ataupun berkira sangat ni dalam sebagai rumah tangga lah dalam suami isteri ni, mungkin ada kesimpulan ataupun pelan tindakan yang kita boleh capai terutamanya dalam objektif akhir rumah tangga iaitu sakinah mawaddah warahmah. Silakan Ustaz. Ya, baik. Terima kasih ya. 3 perkara Tiga perkara saya nak kongsi dengan para penonton semua sebagai penutup lah ni. Pertama sekali, kita sematkan dalam jiwa kita bahawa kita hidup berkeluarga ini adalah hidup bersama. Kongsi bersama. Jangan fikir apa aku dapat aku seorang. Abang kalau pergi masjid, orang masjid bagi nasi biryani kambing, jangan telan seorang. Bawa balik sikit. Abang macam rimau makan kambing seekor seorang. Bawa balik rumah makan sekali. Suami penceramah. Dulu saya ingat ada seorang tu. Lain macam dulu ada seorang ni tu Al-Fadhil Ustaz ni dia bagus. Dia kalau saya sendiri tu je dia makanan. Lepas tu saya nak bungkus satu boleh tak? Ustaz boleh. Untuk isteri saya. Dia ingat untuk isteri dia. Kita dengar pun terharu. Itulah. Kalau lah isteri saya ada time tu. Dengar tu. Bagus Ustaz tu. Memang kena tiaw time tu. Satu. Yang keduanya adalah berniat untuk memperbanyakkan sedekah dalam rumah tangga. Nafkah wajib. Betul. Memperbanyakkan sedekah. Nabi punya sifat, dia pergi travel mana-mana, musafir mana-mana, balik dengan tidak bertangan kosong, kecuali akan ada hadiah. Sesuatu untuk bawa balik menggembirakan. Dua. Dan ketiganya, berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya aku ni ya Allah, aku ni memang kadang-kadang kedekut ya Allah, tapi ya Allah, aku mohon padamu ya Allah agar aku ni jadi orang yang sentiasa suka berkongsi rezeki dan senantiasa pemurah dengan keluarga sendiri. Ya Allah, bantulah aku ya Allah. Mintalah pada pertolongan daripada Allah sebab Allah yang menguasai hati kita. InsyaAllah. Baiklah, sebagai memurnikan program kita pada hari ini, mungkin doa daripada Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa.
wa jamilna bil afiyah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, ampunkanlah dosa ibu ayah kami, ampunkanlah dosa anak-anak pasangan kami ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Ya Allah, kami mohon berlindung padamu ya Allah daripada sifat-sifat tercela, sifat pemalas, sifat lemah, sifat kedekut, sifat bakhil, khususnya dalam kehidupan kami dalam berkeluarga dan beragama ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami manusia berjaya, beroleh berkat dan rahmat-Mu senantiasa ya Allah. Ya Zal Jalali wal Ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin rabbil alamin. Jazakallah, terima kasih kepada Ustaz Ilyas kerana sudi bersama dengan kami. InsyaAllah kita akan bersama lagi Ustaz ya. Untuk next topik. Seronok pula sembang dengan Ustaz. InsyaAllah. Baiklah para penonton sekalian, objektif akhir untuk berumah tangga iaitu kita membawa rumah tangga kita itu ke syurga, dan untuk capainya sudah tidak lain, caranya satu sahaja, dekatlah dengan Allah, kerana apabila dekat dengan Allah sudah pasti tidak akan wujud berkira sangat. Saya Da'i Hadari mohon permisi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.